ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Saya mau Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz. baik insya-Allah. Semua dah makan nasi ke? Belum. Belum. Belum, jadi kita stop nanti pukul 9 insya-Allah ya. Tak lewat sangat kalau Isyak kena makan nasi dulu. Ya. Kalau kuliah maghrib ni kalau makan nasi tak boleh mula pukul 8 pula. Baik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Yang saya kasihi pengacara kita pada malam ini, saya terlupa nama. Tak apalah, pengacara lah malam ni. Amnira Ustaz. Ya. Amnira. Puan Amnira Suhana. Dan yang saya kasihi pengerusi Gema Nur Iman, Puan Hajah Rosniati binti Mansur, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, staf kepimpinan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah. Ayah-ayah mungkin tak ramai, tapi tak apalah, insya-Allah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita masuk najis yang ke-31. Ya, kita belajar bukan nak mengenal najis ya, kita belajar nak tahu najis-najis yang diberikan kemaafan oleh syarak. Cuma saya tak setuju kita gunakan kalimah syarak, kerana syarak ini merujuk kepada perkara yang tak berubah. Dia konsisten saja di antara mazhab-mazhab semua sama, tapi ternyata ada perbezaan. Jadi kita gunakan term fiqh secara fiqhiannya, secara fiqahnya, ataupun khususnya berdasarkan kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, tanpa melengahkan masa, kita masuk najis yang ke-31. Okey. Saya harap semua sudah bersedia ya. Yang kata pengarang hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, al-ma'i'u allazi suqitat fihi mayyitatu adami la yanjus litakrimillahi ta'ala bani Adam. Cairan yang dimasuki oleh bangkai manusia. Mayitah itu bangkai. Tapi kita tak guna perkataan bangkai itu untuk manusia. Ya. Untuk bahasa Melayu kita ni kita tak gunalah. Tapi sebenarnya kalau manusia itu sebenarnya kita sebut memang mayitah. Dan mayitah itu memang bangkai juga. Cuma kita faham bahawa ini bangkai yang suci lah. Jadi ada bangkai yang suci, namanya bangkai manusia. Jadi kalaulah lembu mati tidak disembelih, ataupun mana-mana binatang yang mati jatuh dalam air, maka air tadi jika kurang daripada 2 kolah, ya, maka dia akan menyebabkan jadi air mutanajis kerana kejatuhan najis, ya. Tapi manusia bila dia mati terjatuh dalam air, maka air tadi tak berubah. Dia tetap suci. Sebab itu dia kata di sini litakri la yanjus, tidak dinajisi, tidak ternajisi oleh air itu dengan najis tadi. Maknanya air itu kekal statusnya sebagai air yang suci. Sebab apa? Litakrimillah,
kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ataupun Bani Adam. Ya, Bani Adam. Sekalipun najis itu, sekalipun mayitah itu, bangkai itu adalah mayat dari orang kafir. Tapi kalaulah jatuh kerana terdapat kesan luka, darah yang mana mengubah air, itu kita kira lain. Kita kira jasad tubuh manusia tu. Darah, nanah, najis yang keluar daripada dubur dia kemisalan, itu tak kira lah. Itu bukan hakikat kepada, bukan hakikat, kita guna kalimah istilah yang tepat, iaitu bukan hakikat tubuh manusia. Kulit manusia itu, ya, ataupun kita kata jasad itu sendiri sahaja yang suci. Adapun yang keluar, ketika dia hidup pun najis, ketika dia mati pun kalau keluar cairan itu, mengubah air. Lain kalau dia jatuh dalam sungai, air banyak, 2 kolah. Ataupun jatuh dalam kolah masjid. Macam mana tu? Mayat jatuh dalam kolah masjid. Mungkin kolah masjid tu besar betul. Kemudian dalam pula. Tapi buat apa dia terjun kan? Tak apalah, kita nak bagi faham sahaja. Ya. Dia lemas dalam tu ke? Jadi tak matilah. Mati tapi kita tak boleh kata dia air tadi ternajisi kerana dia lebih dari 2 kolah, sekalipun mungkin darah keluar. Ya, darah keluar tapi air banyak. Yang tu kita ambil hukum masa dia hidup lah. Ini kita kira air yang sedikit. Bila air yang sedikit, jatuhnya bangkai manusia. Pernah dahulu manusia mati dalam tangki air di Kota Tinggi, ya. Kota Tinggi tu kampung mak saya, tapi mak saya mungkin tak tahu cerita ni. Baik. Apa yang saya nak bagi tahu ialah sucinya kita li takrimillahi ta'ala. Kerana dalam Al-Quran kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan karramna bani Adam. Bani Adam ini semuanya suci. Sekalipun bangkai itu mayat orang kafir, tetap tidak ternajisi. Ya. Jadi dia ada kehormatan dia. Bahkan Nabi SAW pernah suatu ketika melintas di hadapan Nabi, diusungnya jenazah seorang Yahudi. Maka Nabi ketika itu yang sedang duduk, maka bangun. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, itu mayat seorang Yahudi. Maka Nabi berkatakan bahawa bukankah dia seorang manusia? Maknanya ada kehormatan. Melainkan dia adalah harbi. Harbi ini yang telah membunuh saudara-saudara kita di Palestin misalnya. Yang tu tak ada kemuliaan. Tak bolehlah kalau orang usung bangkai dia orang. Kita tak guna jenazah, kita guna bangkai tu. Lalu depan kita, kita tak boleh bangun menghormati sebab mereka bunuh saudara kita, ya. Maka ialah mereka ini tidak ada nilai di sisi Islam kerana mereka ini bangsa pemusnah, bangsa yang merosak di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai, boleh faham dekat tu ya. Kita tengok najis yang seterusnya. Al-bitikh alladhi suqiya bil bawli wan najasati. Semangka. Di sini dia buat terjemahan semangka. Sebenarnya bitikh ini buah tembikai. Semangka ini bahasa Indonesia. Ya, kerana yang menterjemahkan ini ya itu sahabat saya dari Indonesia. Kita ke Indon pula dah. Sahabat saya daripada Indonesia. Jadi bila dia guna semangka, semangka ni buah tembikai sebenarnya. Bitikh. Ya, bitikh. Cuba sebut ramai-ramai, bitikh. Jangan buka mikrofon ya, nanti ganggu. Sebut seorang-seorang je. Bitikh maknanya buah tembikai. Baik, dijirus dengan air kencing. Ya. Dijirus dengan air kencing. Kenapa dijirus dengan air kencing? Manalah saya nak tahu, kita pun tak tahu. Mungkin air seni ni air baja, ya. Air baja yang mungkin ada kandungan air kencing. Kita tak tahu, mungkin zaman penulis Al-Imam Ibn Imad, kerana pengarang kitab Manzumah ini namanya Manzumah Ibn Imad. Ulama itu nama Ibn Imad karang kitab ini. Mungkin zaman itu ada orang yang menggunakan jirusan sedemikian kerana mungkin berfungsi sebagai baja ke, ataupun mungkin tembikai itu akan lebih lemak-lemak manis, kita pun tak tahu. Tapi ya, dia masuk dalam kategori dimaafkan. Dijirus dengan air yang najis.
Nanti kita akan jumpa banyak rebus telur dengan air yang ya di telur itu ada tahi. Kita tak basuh telur tu, kita rebus. Boleh rebus dalam 20 biji. Lama-lama air tadi tu sikit-sikit kan dia ada tahi-tahi ayam yang melekat dan juga cairan-cairan ayam yang melekat pada telur tu. Ini mungkin kita malas nak basuh kan. Kita nak cepat makan. Maka kita pun rebus. Itu pun kita baca hari itu dimaafkan. Cuma kita tak gamak nak buat, kita tak lalu nak buat. Tak lalu bukan isu fiqh ya, tak lalu kita bincang dalam isu lain. Fiqh nak cakap boleh ke tak boleh, halal ke haram, ya? Itu sahaja kerja fiqh. Boleh faham ya? Jadi dijirus, kemudian kalau tak basuh kita potong terus makan buah tembikai tadi. Boleh. Maksudnya begitulah, kalau nak kena basuh maknanya masuk dalam kategori tidak dimaafkan. Cuma kita basuh lah kan, kita basuh. Kita beli buah tembikai, kita balik, kita rendam dulu dalam baldi. Rendam dalam setengah jam ke 1 jam, baru kita potong. Kan? Kalau nak sedap lagi, letak dalam peti ais. Baik. Yang ke-33, al-jubun. Jubun ni keju. Al-jubnu al-ma'mulu bil anfihati al-mutanajjisah. Keju yang dibuat dengan sesuatu. Abu Masum ni saya tak faham. Anfihah ni dia maknanya ada tiupan-tiupan macam nafah ni makna tiupan. Dia panggil mungkin bila kita buat maka pembakaran itu terhasil daripada kandungan najis. Maka asap-asap yang keluar tu akan bercampur kena keju. Karena kita belajar itu pembakaran yang menggunakan najis, maka asap tadi dia akan jadi asap najis. Maka kalaulah dibuat keju, maka mungkin ada sesuatu, ada apa ni? Ialah ni mesti melalui proses pembakaran. Maka pembakaran itu mungkin digunakan abu masum. Ya, mungkin ada unsur-unsur najis, maka asap tadi ataupun angin ke ataupun itu dia terkena pada bahagian keju, maka keju itu boleh dimakan. Sekarang ialah kalau kita di Malaysia tak ada lah benda-benda macam ni. Kan? Kalaulah buat macam tu, maka dia akan ada serbuan viral satu Malaysia. Tak boleh, orang akan cakap ini pengotor, tak akan dapat lagi lesen, mungkin ditarik seketika, ya. Sebab kita benda itu pun dah sensitif, jaga kebersihan. Tapi kalau negara-negara lain, kalau kita tengok di India ke misalnya, saya selalu tengok ya, dia orang penyediaan makanan ini ialah kita tengok agak menggelikan lah. Tapi ramai ya beratur macam benda tu sedap kan. Dia orang bagi dia orang tak ada apa. Jadi fiqh meraihkan keadaan tersebut. Tapi tak adalah kalau kita guna najis ini, ya fiqh nak bagi tahu mungkin perkara itu dah jadi umum balwa, kerana ramai yang ma'mul ni maknanya yang selalu mengamalkan sedemikian. Al-ma'mul ni bukan mengamal, tadi itu apa ni, perkara itu selalu dilakukan oleh masyarakat waktu itu, maka diberikan kelonggaran, dimasukkan dalam umum balwa, dimaafkan. Ya. Boleh faham ya? Baik, kita tengok najis yang seterusnya. Najis yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, az-zaitun allati nuqi'at fi ma'i najisin fayukfa ghaslu zahiriha. Buah zaitun yang dicelup atau direndam pada air najis. Saya tak faham, air najis di sini kita kena baca sikit lah. Ini dia panggil saqafah. Saqafah ini pembacaan tentang budaya ataupun amalan masyarakat terdahulu yang kita pun tak tahu apa sebenarnya air najis yang dimaksudkan. Mungkin air itu ada sedikit kandungan najis yang mungkin nak menjaga buah tersebut ke, ataupun nak bagi buah tu cepat tak tahulah, saya pun tak faham. Mungkinlah ada unsur tu najis, mungkin tak banyak, tapi dia tetap akan statusnya itu akan disebut dengan air najis. Maka dicelup. Macam kita hari ni lah ada yang rendam dalam ada unsur arak sedikit apa semua kan. Mungkin dia jadi macam cepat masak ke, mungkin dia bagi cepat masak ke, kita pun tak tahu. Ini cerita zaman dulu. Saya
ialah ini saqafah. Kalau bahasa Arab sebut saqafah. Ya, saqafah ini maknanya macam saya sebut tadi, dia satu budaya ataupun tradisi uh, pengamalan suatu masyarakat dahulu yang perlu kita baca buku tentang dia tersebut. Macam guru saya, ada saya nama Amru Al-Wirdani, dia banyak baca fiqh, dia nak tahu sebab apa banyak orang guna macam ni. Kenapa jadi macam ni, maka dia baca habis. Dia baca tentang macam tu kami bincang masalah toilet. Maka dia baca pula toilet zaman pengarang kitab-kitab fiqh dulu. Toilet macam mana supaya kita tahu kenapa hukumnya makruh ambil wuduk dalam toilet dan sebagainya. Maka perlu pembacaan yang berasingan. Ini orang yang mutamakin, ya. Saya masalah ni tak sempat nak baca lagi lah saqafah tu, saya boleh hurai. Mungkin disebabkan kita letakkan sebahagian unsur najasah dalam tu, maka buah tadi mungkin cepat masak, ya. Buah tadi mungkin lebih keras ke ataupun tak tahulah, kan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okay, tapi kita tak perlu buat dah hari ni, kita, ya, kalau boleh elak-elak lah. Nak buat apa kita gunakan benda-benda yang bernajis, ya. Itu masalah buah zaitun. Mungkin kita hari ni di Malaysia ada buah-buah yang sewaktu dengan buah zaitun tu, ataupun buah-buah yang banyak terpaksa kita guna, maka bukan boleh terus makan, ya. Tak boleh terus makan. Cuma dia kata di sini fayukfa, memadailah kita cuci di luar sahaja. Tak perlulah sampai nak kena potong 4, potong 8, kemudian basuh pula sikit-sikit baru boleh makan. Tak perlu. Ya, cukup kita basuh zahir, kerana mungkin buah zaitun ini dia keras, maka dia tak absorb cairan tersebut masuk secara mendadak yang banyak. Dia tak macam buah-buah lain lah kot. Kalau buah macam buah yang lembut, buah apa buah apa yang lembut yang mudah menjaga air ni, dia tak terlintas pula di fikiran saya. Tak apalah, sekejap duk cari nama buah tu, habis pula kelas ni, tak ada sempat habis 10 najis pula. Baik, buah kita naga lembut. Ya? Buah naga mesti dia lembut. Buah jambu batu. Kulit luar tu dia kalis air juga kan. Jadi kebanyakan buah kita tak rebus dia ke ataupun tak kena kesan pemanasan, insya-Allah dia tak absorb semua. Cuma adalah sikit masuk sikit. Telur pun walaupun keras, sebenarnya kalau kita dia akan terkesan juga sedikit dengan benda luaran yang duduk di luar. Sebab tu orang pernah guna telur untuk nak legakan demam, ataupun dia akan gelek. Dia akan golekkan di bahagian badan untuk demam, boleh buatlah. Pernah saya tengok, maka nanti telur tu nanti dia akan sedikit hitam. Dia ada macam magnet jugalah, menarik sebahagian daripada punca penyakit. Saya tak tahu sangat, cuma saya pernah tengok orang buat, macam berkesan juga. Boleh buat kat budak-budak, ya. Cuma telur tu janganlah kupas-kupas kulit makan pula. Tak apa bagus lah. Nampak macam gelap hitam lah telur tu. Pernah tengok kan? Pernah tengok, alhamdulillah. Okey? Faham dah kita insya-Allah. Ustaz, orang Cina suka rebus telur campur rempah-rempah dia. Yalah, orang Cina kan. Orang kita tak ada rempah-rempah apa, rebus-rebus macam tu saja. Orang Cina dia letakkan rempah. Mamak pun mamak tak letak rempah. Okey, baik, kita tengok yang ke-35, al-baydah, telur. Ini baru kita sebut tadi. Al-baydah iza tubikhat fi ma'i'in najisin. Telur yang dimasak dengan menggunakan cairan najis. Cairan najis. Saya tak, sama macam tadi juga, kita tak tahu cairan apa yang dia orang guna. Ya. Tapi kalaulah kita nak buat contoh hari ni, kalaulah kita ambil telur tadi macam 20 biji, tak dicuci, masih ada kesan-kesan tai ayam, maka seolah-olah macam air tadi tu air yang bernajis lah juga. Rebus tak apa. Dan telur yang tak dibasuh walaupun ada najis sedikit, ataupun kesan cairan daripada buntut ayam itu, kalau kita perasan, kalau kita nak basuh telur tu dia licin sikit, memang dia daripada buntut ayam kan, jadi dia macam ada cairan. Termasuk itu pun dalam kitab fiqh Syafi'i kata dimaafkan. Even tak basuh pun boleh makan. Ya, tak basuh pun boleh makan. Boleh faham, ya?
Jadi samalah macam saya sebutkan ni, telur yang direbus dengan apa? Telur yang direbus dengan menggunakan cairan najis. Ya, maka cukup kita ialah basuh di luar saja dan kemudian kita boleh makan. Tengok yang ke-36 pula. Ya, yang ke-36 Jabrul Azmi. Jabru ni maknanya bandage ataupun penampal. Ya. Jabrul Azmi. Kita baca dalam kitab fiqh kan, dia ada istilah sahibul jabirah. Sahibu al-jabirah. Maknanya orang yang pakai anduh. Orang yang pakai apa ni? Anduh Kalau bahasa Inggeris sebut apa? Yang letak kita tergantung tangan macam tu. Oh, anduh ke? Arm Anduh. sling. Ya? Bandage. Arm sling. Bandage. Arm sling. Bandage. Bandage atau arm sling. Arm sling. Dia pakai kain untuk sangkut dekat dada. Oh, yalah, betul lah saya sebut tadi anduh lah bahasa Melayu kita. Baik. Itu Anduh dalam bahasa Melayu. yalah, baiklah. Saya saja kok ada orang yang dia tak biasa dengar anduh kan. Anduh, tapi tak semesti tergantung macam tu. Yang penting berbalut. Berbalut. Berbalut di sini ke? Berbalut. Tapi berbalut itu, cuba tengok di situ dia sebut. Dia menggunakan benda najis. Ya. Tulang yang patah tadi tu dia tambat. Dia balut dengan benda najis ketika mana penampal yang suci tidak ada. Tulang yang patah tapi balut dengan benda najis. Mungkin dia dalam hutan. Tiba-tiba nak balut tu tak ada kain. Akhir sekali dia ambil kulit binatang yang tak halal dimakan. Ya, tak halal dimakan ni tak mesti babi. Mungkin kulit harimau ke. Maka terpaksa dia gunakan kulit itu untuk membalut tulang dia yang patah tadi. Maka bila tulang patah, dibalut dengan ayat yang sama je saya guna. Okey. Kita balut dengan pembalut tersebut maknanya dikira najis. Jadi kalau masuk dalam solat, dia kata dia melibatkan solat tak? Ya. Saya buka balik. Maka kerana apa dia kata? Bolehlah tu. Kerana darurah, maka nak semayang pun dikatakan dihukum sahaja semayang itu sah. Kerana apa? Kerana darurah. Kerana tidak ada penampal yang suci. Tapi kena guna, kalau ada yang suci, mesti guna yang suci dulu. Tak boleh terus guna yang guna yang bernajis. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-37. Hari ini malam ni kita boleh baca lebih daripada 10 insya-Allah. Ya, malam ni kita boleh baca lebih dari 10. Yang ke-37, ilajul jurhi bidawa'i najisin aw khayti najisin lidarurati. Mengubati luka atau obat atau benang najis. Mengubat luka dengan obat atau benang najis. Ubat najis boleh guna, benang najis pun boleh guna. Saya ulang, benang daripada najis. Mungkin dia nak jahit luka, dia luka, kemudian perlu jahitan. Tapi benang lain tak ada. Sebab tu dia sebut kerana darurah. Maksudnya kalau tak ada benang yang suci, perlu kepada segera. Maka dia nak jahit luka dia tadi, benang itu mungkin ada unsur najis, ada mungkin campuran najis. Maka dijahitlah, maka kekallah benang tersebut pada bahagian luka tadi, maka dia semayang pun dia bawa najis. Boleh tak? Ya, kalau tak ada benang suci, dimaafkan, maka dia boleh masuk dalam semayang, solatlah dia tanpa perlu qada solat tadi. Ataupun obat najis. Obat yang dibuat daripada najis kerana apa? Kerana darurah, tak ada yang suci. Kalau ada yang suci tak boleh. Kalau ada yang suci tak boleh. Najis-najis ni kita tak boleh guna dia sebagai ubat sekiranya ada yang suci. Ya. Faham ya murid-murid sekalian? Kalau faham, alhamdulillah.
saya nak maksudkan tadi sekiranya nanti orang tak faham benang najis tadi tu dia dikira macam mana. Kalau kita jahit, maka adakah sepanjang tempoh semayang tu, maka semayang itu dianggap hanya menghormati waktu sahaja ke tak? Bila disebut dimaafkan, maknanya boleh dibawa masuk ke dalam solat tanpa perlu qada. Tapi ingat, kalau sekiranya tidak ada benang yang tidak ada benang yang suci. Kalau ada benang yang suci, tak boleh, hukumnya haram. Berubat dengan darah tak boleh. Ya. Ustaz, ada contoh ubat yang ada najis ke? Ada, banyak yang ada gelatin babi. Yang di pasaran kita tak tahu. Saya selalu cek dulu. Kalau nak beli pil ke, nak beli apa lagi, suplemen, kadang-kadang minyak ikan ke apa ke, kita tengok ada tak halal. Kadang-kadang dia kata ada sumber haiwan buat di negara yang kadang-kadang tak menitik beratkan masalah halal. Maka ini masalah. Tak payah belilah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah benda yang ragu-ragu, kita pindah pada benda yang tak ragu. Banyak lagi. Kadang-kadang suplemen ni maknanya dia bukan darurah. Kita boleh beli banyak lagi di pasaran. Tapi oleh kerana trend ataupun orang tertentu pakai, maka akhirnya kita nak pakai juga. Ada unsur najis dalam tu, kita dah tak peduli. Nabi SAW kata, atib mat'amaka tustajab da'wataka. Atib mat'amak tustajab da'wataka. Atib mat'amak ni sucikan, bersihkan makanan kamu, jangan ambil makanan dari sumber rasuah ataupun makanan daripada duit yang baik, halal, tetapi unsur kandungan dia yang tak baik. Maka kalau kamu elakkan haram dalam makanan, tustajab da'watak, doa kamu akan mudah dimakbulkan. Kamu akan mudah dimakbulkan doa kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena tengok balik-balik makanan kita. Kalau ada unsur yang meragukan syubhah dan haram, maka jangan hairan kalau Tuhan selalu tak perkenankan doa kita. Boleh ya? Jadi unsur najis dalam ubat, ya kita tak nafi banyak. Kalau darurah, tidak mengapa. Saya lihat kadang-kadang sebahagian daripada kita, dia kadang-kadang dia hanya unsur tahsiniat sahaja. Tahsiniat ini misalnya muka dah cantik. Adalah sikit kadang-kadang apa ni yang saya ni tak faham sangat kadang orang sebut apa spot. Black spot. Apa dia bukan? Blackhead nak buat spa ke apa, nak pergi jeragat. Jelagat. Lebih-lebih kurang macam tu lah. Jadi ada yang nak mencantikkan muka. Dia guna hari ni saya pernah baca, dia sebut perubatan Dracula. Botok dia tak mesti najis. Macam Dracula tu saya baca artis ada yang buat. Kerana dia orang ni memang kena jaga penampilan. Mereka ni influencer, orang yang memberi pengaruh kepada masyarakat. Orang nak tatap mereka selalu. Mereka sering muncul di kaca-kaca TV, di Facebook, di mana lagi semua tempat. Hanya saya jarang-jarang keluar TV. Jarang apa, tak pernah langsung. Kan? Tak pernah langsung. Keluar di sini sajalah media Gema Nur Iman. Tak perlu sangat nak kena tayang muka. Artis-artis terpaksa tayang muka selalu. Bila terpaksa tayang muka selalu, nak kena cantik, maka dia orang akan guna apa sahaja walaupun benda itu kadang-kadang bernajis. Dracula tu dia akan sedut darah daripada badan kita. Kemudian kita bawa balik darah tu, nanti letak dalam peti ais kot. Tak silap saya, darah dia letak dalam peti ais. Takkan nak letak dalam nak letak dalam suhu bilik kan. Dia kena letak tempat yang sejuk. Kemudian nanti adalah sekali satu dia ambil darah tu tampal kat muka dia. Katanya kulit makin cantik, kulit makin licin. Kadang-kadang yang buat tu dah cantik dah. Tapi nak buat lagi, itu dia panggil proses hanyalah berbentuk tahsiniyat sahaja. Dia bukannya darurah. Dan dia bukannya hajiat. Kalau hajiat pun dia tak turun kepada darurah. Tapi orang kita tak kisah. Kerana apa? Kerana bagi mereka, benda ini selagi boleh, mereka buatlah. Baru dengar. Cuba nanti type dekat ni. Saya ingat 5-6 tahun dah saya dengar. Ada artis, saya tak nak sebut nama lah. Kita punya kelas, kita punya kuliah ni tak nak sebut nama-nama orang. Tak mau kutuk-kutuk orang lah. Kita sebut secara umum, memang ada artis
ataupun orang-orang yang berpengaruh buat. Setakat cucuk-cucuk macam tu adalah perubatan hari ni apa, rejuren ke apa, tak tahulah. Saya tahu pun sebab saya pernah bentang fiqh perubatan. Fiqh perubatan ni saya agak terbiasa, jadi tahulah beberapa istilah. Yang tu tidak mengapa, setakat cucuk nak masukkan vitamin dan sebagainya, itu masih lagi dalam daerah yang dibenarkan. Tapi bila melibatkan najis, maka syarak beri penekanan. Kerana darah dia tak ada apa ni, dia tak ada khilaf. Darah memang najis semua mazhab. Kalau air kencing unta, air kencing lembu, boleh bincang lagi. Sebab sebahagian mazhab kata bukan najis. Cuba buat perubatan dengan tahi lembu jantan misalnya. Contoh, ambil dia bagi tahi lembu tu, dia suruh tampal buat macam bedak sejuk tiap-tiap pagi sekali, kemudian mungkin petang sebelum maghrib sekali ke. Tak apalah, boleh bincang lagi. Ya, walaupun saya rasa macam kurang wajar misalnya. Tapi kalau darah, ajma'at al-ummah, ajma'al ulama, telah berlaku ijma' di kalangan ulama bahawa darah memang najis. Isu kita dimaafkan atau tidak sahaja pada keadaan-keadaan tertentu, kes-kes tertentu, itu sahaja. Tapi kalau darurah, ya mungkin consider kita boleh dimaafkan. Ini buat hanya untuk nak mencantikkan, nak menambahkan kecantikan. Ya, bukan nak merawat luka ataupun nak merawat kecacatan. Tak. Dia buat sebab apa, tuan-tuan dan perempuan sekalian? Kerana nak menambahkan kecantikan. Jangan ada di kalangan kita yang tak ambil kisah langsung, asal janji cantik. Memanglah kadang-kadang Tuhan bagi cantik, makin cantik. Tapi ada juga yang kadang-kadang makin hodoh. Tak kisahlah, makin hodoh ataupun makin cantik. Kalau botok tu Ustaz, botok kita cucuk, dia sama macam ubat lah. Saya kalau ada orang cakap mengubah ciptaan, dia bukan mengubah ciptaan. Mengubah ciptaan ini hidung makin cantik, hidung dah okey, tak ada cacat, kita bagi mancungkan lagi, itu baru ubah. Kalau setakat botok ni saya faham dia masukkan macam vitamin juga. Kemudian kulit tambah halus, macam kita rawat, kita buat rawatan lah. Ya, tapi tak payahlah buat tak payah buatlah botok tu. Dia cekang sekejap je, lama-lama dia kedut balik. Cukuplah kita nak duduk di dunia ni sementara sahaja. Semua Allah Ta'ala bagi wajah elok-elok dah, cantik-cantik dah, ya. Baik, boleh faham ya masalah merawat dengan najis dan juga dengan benang najis. Ya, kita di Malaysia ni mungkin tak terbayang benang najis, ubat najis, sebab kita pemantauan di Malaysia ini ketat. Dengan majakimnya, dengan Jabatan Agama Islamnya, semua kita ini menumpukan masalah ini dalam isu yang sensitif, yang membabitkan sensitiviti. Sebab tu kalau ada restoran yang letak wine dalam makanan, ada restoran di Perak, kena tanya admin, dia buat nasi ayam letak dalam periuk tu, apa nama dia tak tahu. Adalah bising baru ni kata tak halal. Tapi saya tengok sedap. Saya tengok dalam Facebook tu sedap tu, nampak sedap kan. Hampir beratur orang. Apa nama nasi tu? Klepot ke apa, entahlah. Nasi ganja. Bukan, nasi ganja tak halal. Ini nasi letak dalam periuk tu, dia letak macam dia makanan ala-ala Cina sikit. Bukan, bah putih tu memang ada babi yang tu. Babi Yang masak tu pun apa tu, orang Melayu kita yang mualaf lah Ustaz. Kata Dia buat tu. Dia buat masak beras dalam klepot tu. Ya betul. Bising katanya tak ada sijil halal dan ada unsur. Saya nak bagi point saya nak bagi tahu negara kita benda ni sensitif. Maka sebab itu kita ubat-ubat yang najis, benang najis ke, benda tu tak jadi isu sangat sebab kita ambil berat benda tu. Kalau negara luar benda-benda macam tu, mungkin benang najis tu banyak saja jual. Doktor-doktor yang mungkin ada benda, mungkin benang najis tu dia cepat merawat kan. Wallahu ta'ala a'la wa alam, kita pun tak tahu. Jadi kalaulah tidak ada keperluan, ada yang bersih tak boleh. Sebab tu dia kata di sini lid darurah,
kerana darurah. Kalau tidak kerana darurah, tak boleh. Kita tengok yang ke-38 pula. Al-washmu fil jismi in fu'ila bihi wa huwa saghirun aw kana mukrahan. Mukrah. Ya, letak baris atas kerana mukrah dipaksa. Aw jahilan litahrimi fala talzamuhu izalatuhu illa in kana bi ikhtiyarihi wa lam yakhsha dararan fayajibu izalatuhu fa in khashiya dararan fala yajibu izalatuhu. Okey, tatu. Al-washam ini maknanya tattoo. Dia faham tattoo? Lakaran di badan yang buat sakit. Dia akan menghasilkan darah-darah yang melekat pada kulit secara kekal. Ya. Kerana bila kita buat apa kita panggil apa ni, lakaran tu lah, dia ukir pada badan kita. Tattoo. Yalah, Tattoo. ya, cuma proses tu dia panggil apa Dia panggil Caca. dia guna benda tajam, menyakitkan dan akhirnya Dia bakar tu Ustaz. Dia bakar. Ya? Dia bakar. dia bakar Dia bakar. Allah. Macam bersifat. Macam pen tu panas kan. Itu. Berdarah-darah tu buat bukan takutkan dia sakit. Betul ya? Tengok dalam Facebook kat mana tengok. Ya, tak apa, tengok, penting juga tu nak tahu, kerana fiqh dia kalau nak tahu dia kena ambil tahu juga. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Nak tahu sesuatu tu maka dia kena dapat gambaran yang sempurna. Jadi akhirnya terhasil lakaran tadi daripada darah dalam badan. Maka disebut di situ kalaulah dia buat ketika dia tak tahu apa-apa. Mungkin waktu tu kecil, tapi bapa dia jenis keturunan semua kena buat tattoo. Memang ada kan bangsa kaum yang macam tu. Ataupun dia Islam, cuma waktu tu dia tak terdedah langsung. Jahilan li tahrim, maknanya tak tahu. Jahil tentang bahawa tattoo ini satu perkara yang diharamkan oleh agama. Maka tak wajib dia hilangkan bila besar. Maknanya darah tadi bawa masuk semayang, mandi wajib, dimaafkan. Melainkan orang yang tahu kata haram, dia buat juga. Maka yang ni wajib dia hilangkan. Itu pun kalau dia tak bimbang darar. Kalau dia bimbang juga darar, iaitu kemudaratan, maka tak wajib juga dia hilangkan. Kerana saya dapat maklumat memang sakit betul. Nak buang ni dia orang akan laser, dia bukan melalui satu proses sekali, dua kali, tak lama. Selalunya yang buat tattoo ini kaum tertentu, ataupun kalaulah orang kita pun ada yang buat, cuma dia terpengaruh dengan budaya gangster macam tu. Dan sebab tu kebanyakan gangster dia ada tattoo. Ya, dia ada tattoo. Ya, dibuat kerana mungkin hukum mereka itu, hukum buat tattoo bagi gangster ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah lagi dah. Baik. Okey, kita tengok yang ke-39, as-sikin. Apa makna sikin? Pisau. Lau suqiyat ba'da ihma'iha bin najisi fayukfa ghusluha. Pisau yang disiram dengan najis setelah dihangatkan dengan api. Disiram dengan najis ni mungkin ada cairan yang mungkin ada unsur najis. Setelah dihangatkan dengan api, dituang. Maka akhirnya dia jadi keras. Kita fahamlah bahawa kandungan daripada pisau itu ada unsur najis tetapi dah keras. Dah jadi besi. Maka di situ boleh tak kita guna pisau tu untuk siang ikan dan sebagainya? Maka dia kata di sini, maka untuk mensucikannya cukuplah dicuci luar sahaja. Rendam dalam air ataupun jirus dengan air di luar tu cukup. Yang dalam tu, yang keras tu tak apalah, dimaafkan. Ya, pisau yang dibuat mungkin disiram dengan ada unsur najis. Yang ke-40, al-lahmu al-mughla bil ma'in najis yukfa ghusluhu, daging yang direbus dengan air najis. Maka untuk mensucikannya cukup dengan dibasuh saja luaran itu. Daging yang direndam dengan air najis, direbuskan ni. Al-mughla ni memang direbus dengan menggunakan unsur api. Dimaafkan juga. Kemudian yang ke-41, atharun najasati aw launuha idza baqiya fi thawbi ba'da ghuslihi, bekas dari najis atau warnanya
jika tetap ada di pakaian setelah disuci. Sebagian ulama kata dalam mazhab kita kena cuci dulu 3 kali. Berus 3 kali. Ya, kalau tak keluar juga maka dimaafkan. Kerana lebih daripada 3 kali itu akan merosakkan baju atau melusuhkan baju. Maka biarlah dia akan bagi 2. Kalaulah ada warna dengan bau, dia tak boleh dua-dua sekali. Warna dengan bau tu dia tak boleh ada sekali. Warna pun ada, bau pun ada, tak dimaafkan. Tapi kalau warna sahaja ada, bau tak ada, dimaafkan. Ataupun bau ada, warna dah tak ada, juga dimaafkan setelah mana dicuci 3 kali. Adapun rasa, kalau ada, kut mana pun tak maaf. Kerana rasa ini dia mewakili bau dan juga warna. Semua ada. Maka di sini kata ulama yang tu dia kena basuh sampai cuci sehingga sekira-kira kalau tak hilang, nak hilang juga tak mampu, melainkan dipotong baju itu, waktu tu baru dimaafkan. Itu untuk rasa. Adapun bau dan warna tak apa, ada salah satu, dimaafkan. Ya, kadang-kadang lampin, zaman pakai lampin dululah, budak kanak-kanak pakai lampin dulu, dia kencing jalan lampin tu, mak dia basuh macam tu je lah. Dan lampin tu pula berpindah pula daripada adik dia bagi abang pakai pula, nanti beranak pula yang baru, bang adik pindah ke abang, adik pindah ke adik dia lah. Kan? Lama-lama makin kuning lampin tu. Tapi kalau kita cium tak ada pun bau kencing kan. Cuma kuning itu kita tahu kesan daripada najis yang lama dipakai. Orang dulu tak ada duit sangat nak beli pampers. Ya. Boleh dimaafkan. Orang pun tahu kuning itu kesan daripada kencing. Tapi bau tak ada. Dia tak boleh bau dengan warna sekali, ada tak boleh. Okay, understand Alhamdulillah. Kelorok bersih ya. Kalau guna kelorok, bolehlah. Ini saya abang kalau kadang-kadang mana lah, kalau anak sampai 4-5 orang, mak seorang nak jaga, busy. Kadang-kadang tak sempat lah nak pakai kelorok bagai semua. Sekarang zaman mesin basuh, lempar masuk dalam mesin je, selesai. Kan? Macam-macam cairan sekarang. Dulu sabun pun nak pakai kos. Orang dulu dengan kesibukan, walaupun suri rumah tangga ni, dia memang suri rumah tangga betul. Tak buat kerja luar dah. Tapi sibuk kerana anak-anak, kalau 4-5 orang tu, dia jaga seorang. Maka dia pun busy, tak sempat dah kadang-kadang. Mak-mak zaman dulu. Mak-mak zaman sekarang boleh lagi main Facebook, tak apa lagi. Sempat. Buat Instagram, siap buat konten lagi. Ya. Yeah. 42, ni dah share di screen. Al-uzun in quti'at hal as-salati wa lam tanfasil summa lusiqat bi hararati dam fatasihhu as-salah. Yang ni gambaran ni tak apa, tak penting sangat. Cuma saya bagi tahu telinga yang terpotong ketika semayang tapi tak putus. Faham tak? Dia tak jatuh terus. Dia macam macam tu. Terpotong dari bawah, dia terkoyak. Okey. Telinga tu dia terkoyak. Tapi dia melekat balik kerana apa? Dia melekat kerana darah tadi. Darah ni dia boleh sambung balik. Kalau panas betul, dia akan tersambung balik. Maka dimaafkan. Tak perlu nak cuci darah yang melekatkan semula telinga tadi. Ya. Saya nak tunjuk tak pandai. Takkan saya nak kena gunting telinga depan perempuan sekalian. Cuma faham, dia terpotong daripada bawah. Ya. Dia terkoyak macam tu. Kemudian dia melekat balik. Melekat tadi tu ada darah. Kerana kepanasan darah. Tadi darah ni dia panas tau. Kalau kita faham, dia awas-awas tu. Akhir sekali dia menghubungkan balik telinga yang lekang tadi tu. Maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Lagi. Sekali lagi insyaAllah kita boleh khatam ya. Ke boleh khatam malam ni Nak khatam malam ni tak? Tak nak Boleh khatam malam ni insyaAllah. Dia malam ni Ustaz. Minggu depan kita buka kitab baru pula. Ya. Kita buka minggu depan najis-najis yang tidak tiada maaf pula. 110 tahun tak habis. Sebab banyak. Yang ke-43 80 tahun lah umur Mak Wan. Selain daripada ni semua tak maaf lah, kena faham gitulah kan. Al-musalli idza usiba hala salatihi. Saya tulisan ni kecil, jadi saya baca
nampak gitu je lah. Kemudian wasaqata damuhu 'ala al-ardi falahu itmamu salatihi, seorang yang sedang solat lalu ditimpa sesuatu hingga berdarah, jatuh satu benda, mungkin anak dia campak daripada tingkat 2 ke, maka darahnya jatuh ke tanah, tapi darah tadi tidak jatuh ke pakaiannya, jatuh ke tanah, maka dia tak perlu stop sembahyang, dia boleh teruskan solatnya. Dia tak boleh darah tadi kena pakaiannya, yang tu tak boleh lah, dia merebak, maka tak dimaafkan lagi. Okey. Boleh tak letak skrin yang 44 punya najis? Okey. Okey. 44. Suriqa alaihi syai'un asna as-salah. Sedang dia semayang, tiba-tiba ada seorang pencuri mengambil beg tangannya ataupun yang seumpamanya yang bernilai. Mungkin dalam beg tu ada iPhone pula kan. Orang perempuan pula selalu pakai telefon sampai 2, tak tahu nak buat apa. Kemudian dalam tu ada beg duit lagi, ada duit lagi, macam-macam dalam tu kan. Nak tinggal dalam kereta, dia takut sebab pernah kena pecah cermin, letak dalam tempat solat. Tengok-tengok ada pencuri masuk, curi pelan-pelan, pakai telekong, dia pun tak tahu kita pencuri. Tengok orang lelaki pakai telekong masuk tempat sembahyang perempuan. Pernah jadi kan? Selalu pernah jadi. Jadi dia sedar, dia kejar. Dia kejar. Oh, solat tadi tak batal. Bahkan kalau dia terpijak najis, di sini dia kata. Dia lari mengejar tu, dia terpijak najis. Maka nanti bila dapat balik beg ataupun tak dapat, dia boleh sambung balik sembahyang, dimaafkan najis yang dia terpijak tadi. Kerana dia, masalah ini dikiaskan dengan solat syiddatul khauf. Solat syiddatul khauf ni maknanya solat dalam keadaan takut, dalam perang. Ya. Tengoklah juga yang nak kejar tu apa ada dalam tu. Kejar daripada Shah Alam sampai ke Kuala Lumpur. Kan? Punyalah jauh. Dia kejar daripada Masjid Shah Alam. Sampailah ke KLCC dia kejar. Rupanya dalam tu ada apa? Allahu Akbar, ada botol susu anak je. Kalau harga setakat RM15 tu bagilah pencuri tu. Beli lain lah, tak padan nak kejar. Yang ke-45. Ad-damu yakun fi silahil maqatil walau kasura. Darah yang ada pada pedang senjata prajurit. Sahabat-sahabat Nabi SAW dulu tikam, bunuh yalah beg mahal. Okay, beg LV ke kan? Tak apalah, kejar lah. Ini kalau setakat beg tembakau tu je. Tahu beg tembakau? Orang Kedah ni dia ada istilah beg tembakau. Dalam tu orang letak rokok daun dengan tembakau. Orang panggil rokok beg tembakau. Itu pun nak kejar. Tak padan lah. Jadi di pedang tadi ada kesan darah. Dia letakkan dalam sarung. Dia semayang, dia gantungkan pedang. Dia tak letak bawah. Tak sempat cuci. Sebab cuci apa? Di padang pasir kadang-kadang sahabat-sahabat Nabi bertempur dengan musuh. Kadang-kadang bukan tempat yang ada air. Tak sempat, tak boleh nak cuci pun pedang tu. Maka kesan darah tadi, yang berlumuran darah, dimasukkan dalam sarung pedang, diikat pada pinggang. Tak boleh biar. Kadang-kadang bahaya kalau kita letak merata-rata pedang. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang menyatakan tentang dosa seseorang yang bergurau menyembunyikan pedang sahabatnya. Tak boleh. Bersembunyi tongkat misalnya, bergurau semacam tu. Ada orang kita hari ni sembunyi beg duit, tak boleh, berdosa tu. Kerana kita telah membimbangkan ataupun takhwif, menakut membimbangkan manusia. Nabi tak bagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, darah tadi kalau kita ikut biasa-biasa, dia akan menanggung najis. Betul tak? Sebab pedang ada najis, letak dalam sarung, ikat di pinggang. Tapi dalam isu ni, dalam kes ni dimaafkan. Ya. Ini bukan alasan ya. Kita yang tak ada sebab, jangan ini potong daging, kadang-kadang darah melekat, dipisau banyak. Lepas tu letak di pinggang kita semayang. Yang tu tak boleh lah. Bukannya darurah pun. Kenapa nak kena letak di pinggang yang tu? Ini masalah pegang. Kemudian yang ke-46. Kita boleh khatam malam ni. Al-awraqul lati tu'mal wa tubsitu. Gadu saya tak nampak sangat. Wa hiya rutbah 'ala al-hitan al-ma'mulah bi ramadin najis.
daun yang dibuat dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat daripada abu najis. Masalah ni kalau tengok di sebahagian tempat ada ya. Dia letakkan di dinding itu sebahagiannya ada unsur najis dan sebahagiannya memang letak najis terus. Sama ada najis lembu ke di dinding, kerana rumah yang sejuk akan dia ubah jadi panas sikit, ataupun rumah yang panas dia akan menyejukkan sikit. Itu ada pada najis binatang. Saya pernah duduk di satu tempat, memang dinding itu ditampal dengan tai lembu. Saya pernah duduk rumah sahabat saya dulu. Saya tanya tai apa ni, dia kata tai lembu. Sebab apa? Sejuk sangat. Dia kata kita boleh panaskan ke ataupun panas nak bagi sejuk sikit kot. Saya ingat saya. Jadi ya, termasuk dalam yang dimaafkan. Lebih kurang macam ni lah juga. Ini dia panggil daun yang dibuat dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding, yang mana dinding itu dibuat daripada abu najis. Abu itu abu yang dibakar tadi. Termasuk nanti kita tengok di bawah dia ada kaitan. Cuba tengok 47. Dia kata di sini porselin yang dibuat dari tanah liat, yang mana proses pembuatannya itu kena letak kotoran haiwan. Porselin ni tak silap saya, bukankah dia macam dia panggil labu sayung, betul lah? Betul labu sayung macam orang Perak tu kan. Orang Perak, admin orang Perak banyak di Kuala Kangsar kan. Letak Ya, minum. Haji benar Ustaz. Ya? Haji benar. Ustaz, betul. Labu satu. Labu sayung. Saya ada kat rumah satu. Saya beli dulu. RM45 kot saya beli. Saya minta kurang, dia tak bagi. Ya. Susah agak orang Perak dia tak bagi tawar. Ustaz, Gua. seni tu. Yalah seni ya. Dia bagi kurang kot RM1 macam tu lah. Okey lah tu, daripada tak bagi langsung. Kemudian ke-48 bay'ul ajur ke tu. At-tub tu saya faham lah. Tub ni maknanya bata. Tempat saya duduk di Mesir tu namanya Tub Ramli. Tempat belakang tu ada kilang buat bata. Bata tu kita nak buat rumah, tapi proses pembuatan bata itu ada dimasukkan najis. Mungkin bila guna bata yang dibuat daripada najis ni sejuk sikit. Sejuk sikit. Jadi dimaafkan, boleh. Ya, kalau kita semayang bersandar pada dinding tu pun dimaafkan. Sama juga 49 masalah yang sama, membangun masjid dengan batu bata, bina'ul masajid bitub al-ma'jun bisarjin. Buat dengan apa? Adonannya itu buat masjid guna bata, tapi bata itu terbuat dari kotoran haiwan. Dan ubinnya di halaman masjid dipasangkan dengan batu bata tersebut, maka juga dimaafkan. Unsur yang sama. Sekarang tak ada lagi ikut macam ni. Mungkin zaman dulu mungkin nak menyejukkan binaan. Yang ke-50, isti'malul awani wal jazar al-ma'junah bisarjin. Menggunakan bejana dan wadah. Wadah ni bekas yang mana adonannya dibuat dari kotoran haiwan. Mungkin pinggan buat dari tembikar, ya. Mungkin ada adunan ni sudah letakkan sedikit unsur haiwan, kerana kalau tak letak lagi unsur najis tu mungkin dia tak berapa nak melekat ke, lambat keras ke apa, kita tak tahulah. Saya bukan nak mandai-mandai, tapi saya agaklah mesti ada sebab dia orang letak. Mungkin teknologi zaman tu, saqafah zaman tu. Sekarang mungkin kita ada teknologi yang lain yang kita boleh ganti benda-benda kotor ni dengan benda-benda yang bersih. Ya. Dan yang terakhir 51, al-istihadha wassalasul bul binisbati ila tilka khasalatil khassa idza ikhtata kullun minhuma bi fi'li ma yajibu fi'luhu wa amma binisbati lis-salati allati taliha fayajibu ghusluhu wa tajdidul isabah. Darah istihadha dan air kencing yang berpenyakit salasul baul, apabila keduanya telah ikhtiyat melakukan dengan hati-hati dengan melakukan apa yang wajib. Istinja dulu. Kan orang yang kencing tak lawas, air kencing keluar tak berhenti. Maka bila kena masuk waktu, dia pun ikhtiyat. Ikhtiyat ni buat dengan hati-hati. Apa dia? Basuh dulu. Istinja tu maknanya basuh dulu. Lepas basuh, terus kita balut kemaluan. Orang perempuan minta maaf saya sebut, kena sumbat dia punya kemaluan dengan kapas. Melainkan dalam bulan puasa sahaja. Berturut-turut antara wuduk dan solat. Maka dia kata untuk solat yang berikutnya maka wajib membasuh kembali dan mengganti pembalut tadi. Maka dimaafkanlah untuk
kapas tadi dia kita sumbat, dimaafkan lah walaupun dia melekat najis. Cuma untuk next semayang fardu kena ganti yang baru. Kalau nak pakai benda yang sama kena cuci dulu. Even kalau tak keluar, balut-balut tak keluar pun kena tanggalkan dulu. Lepas tu kalau nak pasang balik, pasanglah. Selesai 51 najis. Dan lepas ni ada kuliah lagi tak? Ada kelas lepas ni? Jadi saya tak boleh nak berlama-lama kerana ada 9:15. ya, pukul 9.15. Jadi, mungkin kita tak boleh nak buka soalan sangat kot, no? Boleh sampai 9-10 minit macam tu boleh lah kot. Okay. Kalau ada yang nak tanya. Sekarang pukul berapa? Pukul 9. Sekarang lagi 9, ya. Saya buka lah 2 soalan. Sebab nanti kalau 9.10 tak sempat nak rehat. Ada yang nak pergi dapur dulu. Ada yang macam-macam lah. Ada yang nak buat senarobik dulu sikit kan. 10 minit macam tu. Untuk meragang-ragangkan otot. Kerana sehari 4 hingga 5 hingga 6 kelas. Ada yang nak tanya silakan. Puan Syahrina, silakan angkat tangan tadi. Tak ada Kalau tak ada saya nak tutup ni. Ustaz, Silakan. soalan. Dalam chat ada. Ni pasal telur yang rebus dengan bahan herba-herba yang mungkin ada najis tu. Kita boleh makan ke tidak? Telur tu. Saya faham begini. Boleh makan telur tu. Cuma kena basuh juga bahagian luaran. Jadi saya faham macam ni lah. Yang saya faham dimaafkan. Boleh makan. Boleh makan. Cuma kalau cairan tadi menyebabkan melekat rasa, contohnya direbus dengan arak sehingga menyebabkan perubahan ketara sampai ke dalam telur yang putih tadi, maka itu tak boleh izinkan lagi. Tidak diizinkan lagi. Kalau tak ada perubahan sangat, dia masukkan air najis. Tak ada perubahan sangat, maka yang tu tidak mengapalah. Tapi kalau kita rendam dengan arak sampai gelap dia punya kulit dan juga isi telur itu, maknanya kita dah nak minum arak. Sedangkan benda itu bukan hajat. Jadi kalau ada perubahan pada telur dan kita buat tadi bukan kerana hajat, maka tidak dibenarkan makan. Haram hukumnya. Lepas tu nak tanya, daging yang direbus dengan air najis tu, maksudnya macam daging tu direbus kan keluar air darah dia tu kan? Ya. Jadinya itu dimaafkan. Dimaafkan. Bukannya kita ambil arak rebus, bukan. Yang tu tak boleh. Okey. Okey. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak tanya macam, saya tak pastilah Ustaz dah ulas ke belum yang pasal kalau dalam perubatan kan, dibolehkan ya. Ada unsur-unsur yang tidak halal, macam kita terpaksa sign lah bila doktor dah bagi tahu benda tu ada unsur-unsur yang tidak halal kan. Jadi untuk selamatkan nyawa kita terpaksa. Dalam perubatan lah. Dalam darurah. Bila darurah tidak ada pilihan yang lain ataupun ada pilihan yang lain tapi susah nak dapatkan, misalnya lebih mahal, kita tak mampu kerana kos yang lebih tinggi, maka darurah. Bila darurah al-daruratu tubihul mahzurah, maka bila darurah maka dia akan mengharuskan perkara yang dilarang, maka yang tu tidak mengapa. Ini dia membabitkan bersuci. Bukan membabitkan suci, membabitkan darurah, menyambitkan nyawa, yang tu tidak mengapa. Ini kita kata dalam keadaan biasa tidak boleh. Saya buka satu lagi soalan ya. Ustaz. Ya. Dulu ada isu pinggan yang ada dibuat daripada tulang khinzir. Ada orang kata tak boleh guna. Bila tengok ni macam boleh guna pula Bukan, itu najis tu bukan najis. Kan dia sebut babi, memang dia tak sebut satu-satu, tapi pada awal dulu dia ada sebut masalah najis anjing yang babi, yang tu tidak ada kemaafan. Yang kedua, suasana konteks hari ini tak boleh lagi kita pakai kerana tak ada hajat pun. Benda tu bukannya umum balua. Ini masalah zaman dulu. Kalaulah benda zaman dulu ni, maknanya benda tu tak dapat nak lari. Kalau buat benda tu terpaksa nak letak. Sekarang dah tak perlu lagi. Banyak dah unsur-unsur yang bersih. Tak perlu
tak perlu campur pun, tapi nak letak juga, yang tu masalah lah. Ya. Fahim tu Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk dari kelemahan saya sendiri. Jadi malam ni tak perlu saya serahkan kepada admin kot untuk mengumumkan jadual, sebab nanti akan diumumkan pada kelas yang terakhir kan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, maka Silakan Ustaz tutup. nampaknya saya makin memahami format program di Gema Nur Iman ini, insya-Allah. Kebetulan saya baca admin malam ni macam berjanji pula. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.